Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini kita akan sambung pembelajaran kita iaitu reka bentuk dan teknologi tingkatan 1. Diharapkan murid-murid akan dapat pertama, menyatakan kepentingan reka bentuk dan teknologi, kedua, mengenal pasti peranan reka bentuk, dan ketiga, menerangkan etika dalam reka bentuk. Kepentingan reka bentuk dan teknologi. Tujuannya adalah untuk dijadikan asas dalam menghasilkan produk yang memberi manfaat untuk kehidupan manusia. Kita tengok apa pentingnya reka bentuk dan teknologi ni. Terdapat 6 senarai kepentingan reka bentuk. Pertama, menyumbang kepada perkembangan teknologi. Kedua, menyumbang kepada pembangunan sosial, sains dan perniagaan. Ketiga, memenuhi kehendak individu dan masyarakat. Keempat, memudahkan urusan kerja melalui pengubahsuaian. Kelima, memupuk nilai invensi, inovasi dan kreatif. Dan akhir sekali, membuka laluan kerjaya dan pekerjaan. Sebab itu, pentingnya kita kena tahu reka bentuk dan teknologi ini. Sebabnya, menyumbang untuk kehidupan kita dan memudahkan urusan seharian kita. Selain itu, juga memberi pekerjaan kepada orang-orang yang memerlukan. Terdapat banyak kepentingan reka bentuk dan teknologi mengikut bidang pengguna dan sektor. Kalau awak tengok kat sini, kita ada dari segi bidang kediaman, kejuruteraan, ketenteraan, okey, dari segi maklumat dan komunikasi, kesihatan dan keselamatan. Maknanya kita gunakan teknologi ni dalam pekerjaan-pekerjaan seharian kita. Contoh, kalau kediaman, sekarang ni banyak dah pembinaan rumah. Ketenteraan, kita dapat hasilkan pelbagai senjata-senjata yang moden. Pengangkutan, sekarang ni pelbagai teknologi pengangkutan dan semakin canggih. Kemudian dari segi kesihatan, alat-alat teknologi di hospital pun dah semakin canggih. Maklumat dan komunikasi, kita menggunakan telefon, laptop, sebagai alat untuk berkomunikasi dan sebagainya. Peranan reka bentuk dan teknologi. Reka bentuk bukan sahaja memberi manfaat kepada pengguna, malah menguntungkan pengeluar atau mereka yang menyediakan teknologi ini. Terdapat 3 pecahan dari segi peranan reka bentuk dan teknologi, iaitu dari segi individu, kedua masyarakat dan ketiga pengeluar dan negara. Kita pergi kepada peranan individu. Pertama, kebebasan memilih. Kita sebagai individu bebas nak memilih apa-apa produk ataupun barangan yang terdapat di pasaran. Kedua, kita sebagai pengguna mestilah lebih kreatif. Ketiga, guna sumber alam secara terhad dan bijak. Keempat, memupuk sikap bersyukur. Kena bersyukur sebabnya dengan adanya teknologi, kehidupan kita semakin dipermudahkan. Dan akhir sekali, hasilkan reka bentuk yang serba boleh. Seterusnya, kita pergi kepada peranan masyarakat. Pertama, melindungi dan memelihara etika sosial. Kita duduk dalam pelbagai bilang kaum. So, kita kena jaga ataupun kita kena pelihara etika sosial antara kita. Kedua, melahirkan nilai-nilai estetika. Ketiga, melahirkan masyarakat yang kreatif. Keempat, membentuk masyarakat yang bertamadun. Maksudnya, masyarakat yang berilmu, yang berpendidikan. Akhir sekali, peranan pengeluar dan negara. Maksudnya, peranan negara kita mengeluarkan produk jenama negara sendiri. Contohnya, Proton, Pro2, itu jenama negara kita sendiri. Seterusnya, melindungi hak cipta rakyat, meningkatkan pendapatan negara, menjaga maruah dan keselamatan negara, dan akhir sekali, penanda aras negara maju. Bila negara kita semakin maju, orang luar pun menghormati negara kita.
Etika dalam reka bentuk dan teknologi. Etika bermaksud nilai murni yang menjadi pegangan dan amalan seseorang pereka bentuk supaya hasil ciptaannya tidak memudaratkan dirinya dan juga pengguna. Terdapat 5 etika dalam reka bentuk dan teknologi. Pertama, keaslian. Kedua, jujur. Ketiga, bermanfaat. Keempat, selamat digunakan. Kelima, mesra alam sekitar. Kita tengok etika yang pertama, keaslian. Bermaksud mereka bentuk produk dengan usaha sendiri, bukan memplagiat. Memplagiat maksudnya kopi atau meniru hasil kerja orang lain. Kedua, etika kedua, jujur. Jujur dalam menentukan harga produk untuk mencari keuntungan tanpa membebankan pengguna. Produk sewajarnya tidak mempunyai agenda lain yang terselindung. Kita kena jujur dalam menjual produk. Ketiga, bermanfaat. Produk yang dihasilkan dapat memberi manfaat kepada pengguna. Keempat, mesra alam sekitar, iaitu kita kena gunakan sumber-sumber jadi tanpa menjejaskan alam sekitar. Selain itu, kita boleh juga gunakan alatan atau bahan yang boleh dikitar semula. Dan akhir sekali, selamat digunakan. Produk yang kita hasilkan tu mestilah selamat digunakan dan tidak memberi kesan sampingan kepada pengguna. Diharapkan murid-murid dapat memahami dan mengetahui kepentingan reka bentuk dan teknologi, peranan reka bentuk dan teknologi dan juga etika dalam reka bentuk dan teknologi. Sampai sini sahaja dahulu kelas kita. Kita akan jumpa pada kelas yang berikutnya. Okey, terima kasih.